Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati barisan pegawai-pegawai daripada Jabatan Pendidikan Melaka dan juga Pejabat Pendidikan Daerah, barisan fasilitator, rakan-rakan guru besar dan juga para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Saya Nur Azura binti Abdul Rahman merupakan guru besar SK Sebatu. Menjalankan kajian tindakan ini iaitu kemahiran membaca menggunakan kaedah suku kata berirama bersama-sama dengan 3 orang guru saya iaitu Puan Nuraini binti Saleh, Puan Niza binti Berankuti dan Puan Amrina binti Abdul Aziz yang merupakan Ketua Panitia Bahasa Melayu, Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu dan juga Guru Pemulihan Khas. Sedikit tentang profil sekolah, di mana Sekolah Kebangsaan Sebatu adalah sekolah grade A luar bandar. Bilangan guru seramai 20 orang dan bilangan enrolment murid seramai 203 orang. Okey, abstrak kajian ini bertujuan untuk menambah baik amalan PDPC guru dalam kemahiran membaca dengan menggunakan kaedah suku kata berirama. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan bentuk kajian tindakan yang melibatkan kumpulan sasaran seramai 4 orang murid tahun 1 Ibn Sina di SK Sebatu pada tahun 2021. Jadi data yang dikumpulkan dalam kajian ini menggunakan kaedah pemerhatian, temu bual, rakaman video dan tinjauan soal selidik dengan ibu bapa yang dianalisis secara deskriptif. Dapatan kajian mendapati aktiviti yang telah dirancang dalam kajian ini telah membantu guru dalam menambah baik amalan pengajaran pembelajaran dari aspek merangka, merancang dan melaksanakan aktiviti PTPC yang berpusatkan murid tanpa menjejaskan elemen isi kandungan yang perlu dikuasai oleh murid. Jadi kajian ini juga membantu saya melancarkan lagi proses pelaksanaan kajian tindakan secara keseluruhannya. Okey, perkenalan terhadap kajian tindakan ini. Tercetusnya idea untuk menggunakan inovasi suku kata berirama di mana dapatan kajian daripada Muhammad Rosmadi Muhammad Saleh dan Hafizah Zulkifli 2020 menyatakan bahawa dengan adanya pelaksanaan didik hibur, murid akan berpeluang belajar dalam suasana yang menyeronokkan di samping menimba ilmu yang ingin disampaikan oleh guru. Seterusnya, berdasarkan daripada permasalahan yang dihadapi sendiri oleh guru dalam mengajar murid ketika membaca suku kata terbuka. Selain daripada itu, temu bual daripada guru pemulihan khas dan murid itu sendiri yang sukar menyebut suku kata terbuka. Murid mempunyai masalah daya ingatan yang berbeza untuk menyebut suku kata terbuka. Jadi melalui pemerhatian ketika guru mengajar kemahiran ini, murid tidak boleh menyebut suku kata terbuka dengan baik. Jadi sekiranya guru tidak mempunyai teknik baru yang menyeronokkan, sudah pasti guru tidak dapat mengajar murid membaca atau membatangkan suku kata terbuka dengan baik. Fokus kajian. Kajian yang dijalankan berfokuskan untuk menambah baik amalan PTPC guru, mengajar murid tahun 1 Ibn Sina dalam menguasai konsep asas kemahiran membaca dengan menyebut suku kata menggunakan kaedah ataupun teknik suku kata berirama. Dari dalam kajian ini, saya memfokuskan suku kata terbuka. Tujuan kajian tindakan, di mana kajian ini bertujuan untuk saya menambah baik amalan PTPC guru dalam membimbing murid kemahiran membaca dan menyebut suku kata terbuka murid tahun 1 Ibn Sina dengan menggunakan teknik ataupun kaedah suku kata berirama. Persoalan kajian. Bagaimana saya menambah baik amalan PTPC guru dalam menerangkan kemahiran membaca dan menyebut suku kata terbuka bagi murid tahun 1 Ibn Sina dengan menggunakan teknik ataupun kaedah inovasi suku kata berirama. Jadi, kajian ini disasarkan kepada 4 orang murid
4 orang murid tahun 1 Ibn Sina, iaitu seorang lelaki dan 3 orang perempuan, di mana kaedah kajian kami menggunakan reka bentuk kajian tindakan oleh Kurt Lewis 1946, di mana terdapat 4 fasa ataupun 4 peringkat kaedah kajian, iaitu yang pertama merancang, yang kedua bertindak, yang ketiga memerhati, yang keempat membuat refleksi. Kaedah kajian ini dijalankan iaitu di mana cara mengumpul data secara pemerhatian, temu bual bersama murid dan juga ibu bapa, rakaman video dan juga soal selidik. Dan cara menganalisis data iaitu secara deskriptif, pemerhatian, temu bual, rakaman video, dan juga secara kuantitatif iaitu secara soal selidik, dan juga sokongan permasalahan yang dihadapi dengan kajian-kajian yang sebelum ini iaitu literature review. Tindakan yang dijalankan ataupun intervensi penerangan kaedah ataupun teknik suku kata berirama ni, di mana inovasi suku kata berirama dalam PDPC adalah satu strategi pembelajaran yang berpusatkan murid yang mengaplikasikan konsep nyanyian dalam tajuk yang dipelajari. Di mana proses kerja kajian tindakan ni ada 6 langkah, iaitu langkah pertama, guru memberikan bahan rancangan ataupun suku kata untuk mengenal pasti tahap bacaan murid. Langkah kedua, guru melaksanakan soal selidik dan temu ramah bersama ibu bapa. Yang ketiga, perbincangan bersama guru pemulihan khas dan menentukan kaedah yang sesuai. Dan yang keempat, didapati murid lebih cenderung ke arah kecergasan pelbagai, di mana menjurus kepada aspek muzik, dan kami memilih untuk menggunakan kaedah didik hibur. Dan langkah kelima, murid belajar membaca suku kata melalui kaedah suku kata berirama. Dan langkah keenam, guru merekodkan dapatan kajian dan membuat rumusan. Proses penggunaan kaedah pembelajaran suku kata berirama. Ada 4 proses bagaimana kaedah pembelajaran suku kata berirama ini dijalankan, di mana langkah pertama, guru menyediakan kad suku kata. Langkah kedua, guru meminta murid membaca kad suku kata. Yang ketiga, murid membaca kad suku kata secara nyanyian dengan bimbingan guru. Dan yang keempat, murid membaca kad suku kata secara nyanyian tanpa bimbingan murid. Jadi proses menggunakan kaedah pembelajaran suku kata berirama ni difokuskan kepada murid yang telah disasarkan. Okey, dapatan kajian. Dapatan kajian jadi berdasarkan dapatan daripada analisis tinjauan soal selidik yang diperoleh daripada murid-murid dan juga guru-guru kanan semasa pencerapan PDPC menunjukkan bahawa intervensi yang digunakan dapat menambah baik amalan guru mengajar kemahiran membaca suku kata. Dari analisis temu bual saya disokong oleh kajian daripada Ismail Afero dan Muhammad Zahar Kusnun 2016 yang menyatakan bahawa kaedah didik hibur seperti nyanyian amat berkesan dalam memberi motivasi belajar di kalangan murid-murid. Kesan motivasi belajar tersebut memberikan mereka pengalaman yang akan menjadikan murid tersebut meminati sesuatu pembelajaran. Jadi ini adalah rakaman video selepas intervensi dijalankan. Biba, 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 ba, 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 ba. Jia, ja, si, ja, si, ja, si, ja, 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 ja. Di, da, di, da, 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 da. Fa, 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 fa. Biba,
Jadi selepas intervensi dijalankan, murid lebih berminat dan seronok untuk membaca suku kata terbuka secara berirama. Jadi rumusan dan implikasi kajian berdasarkan kajian yang dilaksanakan didapati bahawa murid-murid yang disasarkan yang belum mencapai tahap minima dalam pentaksiran berasaskan bilik darjah dalam subjek Bahasa Melayu memerlukan pendekatan PDPC yang lebih kreatif untuk menarik minat dalam mempelajari sesuatu kemahiran yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Oleh demikian, saya perlu kreatif dan inovatif sewaktu merangka dan melaksanakan sesi PDPC agar minat murid dalam mempelajari kemahiran membaca suku kata terbuka dapat dicapai dengan jayanya. Kajian ini juga boleh dijadikan panduan oleh guru-guru lain dalam melaksanakan tindakan intervensi bagi kajian yang akan datang. Saya percaya penerapan pelbagai kaedah intervensi mampu menarik minat murid untuk lebih mengikuti pengajaran pembelajaran di dalam kelas. Jadi menurut Esa Sulaiman, di mana menyatakan bahawa jika guru kerap menukar strategi pembelajaran dan pengajaran, maka langkah ini akan dapat mewujudkan minat pelajar terhadap pembelajaran tersebut, di mana kerana setiap kali pengajaran, murid akan tertunggu-tunggu aktiviti yang perlu mereka lakukan selepas itu. Dan ini antara rujukan daripada Dul Haji Nikmat, Marilah Membaca, Nurul Zakiyah Abdul Razak, Prasekolah Penyayang Bahasa Melayu, Puan Hajar Julaini Abdullah, Bacalah Sayang, Panel Penerbitan Kreatif Kembara Sendirian Berhad. Jadi ini adalah lampiran seterusnya, iaitu borang soal selidik yang dijalankan untuk guru dan juga penjaga. Jadi itu saja pembentangan kajian tindakan saya. Sekian, terima kasih.